Okey, bab 1 daya dan gerakan 2, okey, untuk tajuk tingkatan 5, okey, hari ini kita nak fokus kepada subtopik kekenyalan. Okey, jadi dalam subtopik kekenyalan ini, okey, kalau anak-anak ada buku teks di hadapan sekarang, okey, kalau anak-anak buka berkaitan dengan satu keadaan di mana untuk memahami idea berkaitan dengan kekenyalan. Okey, ini ada dalam buku teks. Okey, kita tengok sekejap. Okey. Okey, boleh nampak tak video ni? Boleh. Boleh? Boleh kau. Okey. Sekejap. Okey, baik. Okey, balik semula kepada perbincangan kita pada pagi ini. Okey, dalam video tadi berkaitan dengan tadi cikgu dah tunjuk berkaitan dengan satu keadaan di mana awak boleh lihat getah
sponge dan juga spring. Okey, itu adalah orang kata objek yang bersifat kenyal. Jadi dalam video tadi getah sponge dengan spring tadi apabila dikenakan daya dan dilepaskan daya tersebut dia dapat kembali kepada bentuk asal. Okey, kepada bentuk dan saiz asal. Tetapi dalam video yang ditayangkan tadi plasticine, okey, bila ditekan dia tidak dapat kembali ke bentuk asal, saiz asal. Maka plasticine itu adalah bukan termasuk dalam objek yang kenyal. Okey, jadi di sini cikgu nak terangkan berkaitan dengan apa itu kekenyalan. Okey, di sini definisi kekenyalan, tolong take note, okey. Iaitu sifat bahan yang membolehkan sesuatu objek kembali ke asal. Okey, kembali kepada bentuk asal. Okey, di sini kembali kepada bentuk dan saiz asal selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey, itu adalah poin yang perlu awak tahu untuk menyatakan berkaitan dengan kekenyalan. Itu sifat bahan yang bolehkan sesuatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya kita alihkan. Jadi contoh dalam video tadi getah, sponge dan juga spring dikenakan daya, dibengkok dan diregang, dan ditekan. Apabila dilepaskan daya tersebut ia dapat kembali ke bentuk asal. So itu adalah dalam keadaan kenyal lah objek tersebut. Okey, jadi di sini dengan kata lain daya yang bertindak ke atas sesuatu objek itu boleh ubah bentuk dan juga saiz objek tersebut. Okey, jadi dalam kekenyalan ni daya yang kita kenakan tu boleh ubah bentuk dan saiz objek tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey. Mengapa bahan itu kita katakan sebagai kenyal? Jadi dalam situasi getah, spring dan sponge tadi, cikgu akan rujuk kepada 3 keadaan itu supaya boleh jelas dan faham. Okey, kenyal. Dikatakan terdapat 2 daya yang bertindak semasa sesuatu bahan itu dalam keadaan kenyal. Kita akan rujuk kepada 2 daya, iaitu satu daya tarikan dan satu lagi daya tolakan. Okey, jadi merujuk kepada penerangan cikgu di sini. Yang pertama, apabila daya kita mampatkan kita apabila daya mampatan, kita contohnya sponge tadi, kita tekan tak sponge. Ini contoh dalam situasi objek sponge. Okey, dikenakan kepada bahan. Okey, akan terdapat satu daya tolakan antara molekul. Okey, jadi sponge tadi bila kita tekan, okey, dia akan ubah bentuk, dipenyek kan. Jadi apabila awak alih tangan tersebut, okey, akan terdapat satu lagi daya tolakan di antara molekul dan akan menolak molekul kembali ke kedudukan keseimbangan mereka. Okey, jadi masa kita tekan, masa keadaan kita tekan tu, kita kenakan daya tu, ada satu daya yang kita panggil sebagai daya tolakan yang bertindak pada ketika itu. Jadi bila kita alih je tangan, kita akan lihat jasad itu, contohnya sponge tadi, akan kembali ke kedudukan asal, ke bentuk asal. Sebab apa? Sebabnya molekul akan menolak menolak molekul kembali ke kedudukan keseimbangan mereka. Dia akan kembali ke keadaan asal. Jadi yang pertama ni merujuk kepada situasi sponge tadi. Yang kedua pula, apabila daya regangan dikenakan kepada bahan. Jadi nak merujuk kepada situasi getah. Getah. So apabila daya regangan dikenakan, ada satu daya yang bertindak ketika kita regangkan sesuatu objek yang kenyal. Kalau kita tarik, sebelum contohnya getah, kalau tarik tak sampai dia putus lah. Jangan anggap tarik sampai putus. Tarik and then bila kita lepaskan tarikan tersebut, regangan tersebut, getah akan kembali kepada bentuk asal, saiz asal. Jadi masa kita buat kenakan daya regangan tu, pada ketika itu ada satu daya yang bertindak, iaitu daya tarikan. Di mana daya tarikan ni yang akan menarik molekul untuk kembali ke kedudukan keseimbangan mereka. Jadi bila kita lepas je tarikan regangan tersebut, getah boleh kembali kepada bentuk asal, kepada saiz asal.
Jadi di sini dalam rajah ni, okey, kalau ni simple lah daripada segi molekul-molekul. Okey, jadi kalau dikenakan daya mampatan, maksudnya kita tekan sesuatu jasad tu supaya contohnya sponge tadi kita tekan, okey, of course akan ada daya tolakan bertindak. Bila kita alih je tangan kita, dia akan kembali kepada bentuk asal. Jadi yang kedua tadi, bila kita regang, akan ada satu daya tarikan pula yang akan bertindak. Maka dia akan menarik kembali molekul tu kepada kedudukan keseimbangan. Keadaan ini, daya tolakan dan daya tarikan ini, okay, yang terdapat pada satu bahan kenyal ini, ianya kena mematuhi apabila tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Okey, maknanya tidak ada faktor-faktor daya lain lah. Okey, dengan kata lain, daya paduan ke atas keadaan tersebut, contohnya masa kita mampat, masa kita regang, daya paduannya adalah bersamaan dengan sifar. Jadi yang perlu awak faham adalah poin yang pertama dan yang kedua juga yang ketiga, iaitu tiada daya luar bertindak ke atas bahan tersebut. Okey, ini apa yang kita nyatakan kenapa bahan itu bersifat kenyal. Okey, yang seterusnya, okey, rujuk rajah yang slide yang seterusnya ni, hubungan antara daya dan pemanjangan. Okey, nak rujuk kepada hubungan daya dan pemanjangan. Daya di sini merujuk kepada F, okey, dan pemanjangan spring iaitu X. Okey, dalam tajuk kita ni awak perlu tahu cikgu akan gunakan F dan juga X. F itu apa? F itu daya dan pemanjangan spring pula akan merujuk suatu simbol iaitu X. Jadi penggunaan simbol ni dalam masa sama kena take note. Okey, spring akan memanjang apabila daya tarikan dikenakan ke atasnya. Ini contoh situasi lah. Okey, daya tarikan ataupun satu lagi keadaan kita menekan pun, tolakkan pun boleh mengubah bentuk spring kan. Okey, kalau ditarik contohnya ni adalah spring asal, kalau tarik mungkin dia akan meregang. Tetapi kalau ini adalah spring asal, kalau kita tekan dia akan jadi lebih kecil. Tapi selepas daya dialihkan dia akan kembali semula ke asalan. Okey, untuk subtopik kekenyalan, cikgu nak fokus kepada hukum Hooke. Okey, hukum Hooke. Ini adalah hukum Hooke yang kita nak refer kepada kekenyalan. Okey, jadi kita sedang belajar berkaitan dengan kekenyalan dan dalam subtopik kekenyalan kita ada suatu hukum yang dinamakan sebagai hukum Hooke. Okey, hukum Hooke ini definisi sangat penting untuk hafal dan faham. Okey, jadi cikgu terangkan dulu definisi dalam bentuk penyataan maklumat panjang ni. Hukum Hooke iaitu menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring itu jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Okey, hukum Hooke menyatakan apabila pemanjangan suatu spring itu berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring dengan syarat dengan syarat dia tidak melebihi had kenyal. Okey, jadi dalam pernyataan hukum Hooke ini, okey, kita boleh menyatakan suatu hubungan iaitu berkaitan dengan dua-dua ni sama saja. Okey, dalam ayat ni pemanjangan. So it is X lah. Okey, berkadar terus dengan daya. So ianya adalah F. Tapi dalam masa sama ada X berkadar langsung dengan F ataupun F berkadar langsung dengan X. Dua-duanya adalah sama. Okey, jadi apabila perkadaran ini F berkadar langsung dengan X ataupun X berkadar langsung dengan F, okey, kita ambil satu contoh lah. Okey, iaitu F berkadar langsung dengan X. Jadi kita nak ubah relationship ini kepada suatu persamaan yang akan menjadi F sama dengan KX. Di mana K ini, okey, di sini ada dah maklumat dia. F merujuk kepada daya. Okey, X adalah pemanjangan spring dan K pula adalah suatu pemalar. Okey, pemalar. Tetapi dalam kekenyalan, K ini kita namakan sebagai pemalar spring.
Okey, jadi dalam tajuk ini, dalam tajuk kekenyalan dan dalam hukum Hooke, okey, satu formula yang perlu dihafal iaitu F sama dengan KX. Okey, dan bertambah formula yang perlu dihafal iaitu F sama dengan KX. Di mana formula ini akan merujuk kepada hukum Hooke. So hukum Hooke ini berkaitan dengan apa? Hukum Hooke ini berkaitan dengan F berkadar langsung dengan X ataupun X berkadar langsung dengan F. Okey. Jadi persamaan ini merujuk kepada kalau graf di sini ini adalah graf X melawan F di mana X ini berada di paksi Y dan X ini berada di paksi X. Tetapi ada satu lagi keadaan di mana kalau ni yang pertama. Okey, ni ada yang kedua kan. Okey, yang kedua ini macam ni pula graf dia. Sama je. Cuma kedudukan pada paksi Y yang berbeza. Okey, jadi dua-dua ini yang pertama. Okey. Berkadar langsung sebab merujuk kepada hukum Hooke, merujuk kepada definisi di sini merujuk kepada definisi di sini. Jadi ini yang pertama atau F melawan X. Jadi cikgu lukis ini yang kedua. Okey, jadi dua graf ini adalah graf yang samalah. Okey. Setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada. Tidak, cikgu. Tak ada. Okey, kita teruskan. Okey, hubungan antara pemalas spring dengan kecerunan. Okey, hubungan antara pemalas spring dengan kecerunan. Jadi di sini, okey, tolong alert sikit. Sini pemalas spring adalah K tadi Kita dah cari iaitu K. Okey, dalam formula apa tadi? Dalam formula F sama dengan KX dan ada K. K ini refer kepada pemalas spring. Okey, dinyatakan pemalas spring ni, hubungan antara pemalas spring ni adalah suatu kecerunan. Jadi macam mana kita nak buktikan ianya adalah suatu kecerunan? Okey, ni cikgu dalam buku teks ni dia merujuk kepada graf F melawan X. Kalau X melawan F pun akan dapat perkara yang sama juga. Okey, contoh apa yang sama? Okey, ni graf. Okey, kecerunan ada kat mana? Kecerunan ada dekat sini. M gradient. Okey, jadi kecerunan ini akan diwakili oleh K. Okey, kecerunan ini akan diwakili oleh K. Jadi macam mana penerangan? Okey, macam mana nak memahami bahawa kecerunan itu diwakili oleh K? Okey, merujuk kepada hukum Hooke. Okey, kita ada F sama dengan KX. Jadi kalau merujuk kepada rajah graf ini, F ini adalah Y dan X ini adalah pada paksi X. Okey, kecerunan kita tahu ianya melibatkan paksi Y per dengan paksi X. Jadi kalaulah di sini F per dengan X, maka kita akan dapat M. Okey, kalau ada yang tak tahu M itu apa, M itu sebenarnya simbol untuk kecerunan dalam matematik. Okey, tapi sekarang dalam fizik, kalau ni kita dah tahu ini adalah suatu kecerunan. Bila dalam fizik, kecerunan ini diwakili oleh satu simbol iaitu K. K itu apa? K itu adalah pemalas spring. Okey, dia sebenarnya datang daripada formula F sama dengan KX. So K sama dengan F per X. Jadi di sini pemahaman, pengetahuan anak-anak awak kena tahu F per X ini adalah paksi Y bahagi dengan paksi X. Okey, paksi Y bahagi dengan paksi X. Jadi paksi Y bahagi dengan paksi X dia sama dengan suatu kecerunan dan kecerunan inilah yang diwakili oleh pemalar spring. Jadi dengan kata lain, kecerunan graf F melawan X ataupun X melawan F adalah bersamaan dengan pemalar spring. Okey, itu adalah bagaimana kita nak menganalisis graf hukum Hooke. Okey, bagaimana nak menganalisis graf hukum Hooke. Jadi di sini tertera iaitu pemalas spring iaitu K bersamaan dengan kecerunan graf F melawan X. Okey, jadi ni refer graf ini.
Okey, kenapa? Sebab ambil satu saja, satu equation berkaitan dengan hukum Hooke, iaitu F sama dengan KX. Jadi cikgu akan rujuk graf inilah. Okey, graf F melawan X. F berada di paksi Y dan X berada di paksi X. Jadi kecerunan diwakili oleh pemalas spring. Kenapa perlu tahu? Sebab kita nak kena buat pengiraan nanti. Okey, soalan akan minta cari kecerunan dan awak perlu tahu ianya berada di mana. Okey, jadi ini adalah maklumat ni, iaitu pemalas spring bersamaan dengan kecerunan. Okey, yang seterusnya dalam graf yang sama juga, okey, iaitu ini adalah graf bagi hukum Hooke. Okey, untuk mencari tenaga keupayaan kenyal. Okey, apabila kita belajar dalam tajuk kekenyalan, kenyal ini contohnya spring diregang, spring dimampat. Sponge ditekan tu dia mampat. Okey, getah ditarik dia akan meregang. Okey, jadi di situ bila sesuatu objek itu bersifat kenyal, maka akan terdapat satu tenaga yang tersimpan dalam objek yang bersifat kenyal, iaitu kita panggil sebagai tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi sekarang kita akan merujuk kepada spring. Okey, belajar dalam teori kita akan belajar tenaga keupayaan kenyal dalam spring. Okey, merujuk kepada hukum Hooke di sini. Hukum Hooke dia akan refer kepada pemalas spring. Jadi kita akan belajar teori berkaitan dengan kita ambil bahan yang kenyal tu, contoh dia spring tak. Jadi tenaga keupayaan kenyal dalam spring ni kita nak cari, boleh dicari dengan okey, ada beberapa cara boleh mencari tenaga keupayaan kenyal. Okey, yang pertama awak perlu tahu bahawa ini graf untuk hukum Hooke, iaitu berkaitan dengan spring nak. Okey, jadi di sini F melawan X. Okey, kecerunan itu diwakili oleh K. Okey, jadi cikgu tak sentuh ni, kecerunan diwakili oleh K. Okey, di sini untuk mencari tenaga keupayaan kenyal. Okey, cikgu guna simbol EP. Okey, di sini pun dia dipakai EP EP adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi di sini dalam graf F melawan X, tenaga keupayaan kenyal merujuk kepada luas di bawah graf. Ni. Jadi kalau lihat sekarang ni, luas di bawah graf ini adalah bentuknya segitiga. Okey, rajah itu adalah segitiga. Jadi di sini hint yang pertama yang perlu awak tahu adalah tenaga keupayaan kenyal adalah bersamaan dengan luas di bawah graf. Okey, jadi bila dah tahu ia adalah luas di bawah graf, kalau matematik ini adalah segitiga. So kalau segitiga kita akan ada formula iaitu EP bersamaan dengan 1/2 darab panjang darab lebar. Tapi dalam fizik panjangnya apa? Okey, panjangnya kita gantikan dengan F dan lebarnya kita gantikan dengan X. Okey, dapat yang ini. Okey, ini yang pertama yang boleh kita guna, iaitu formula untuk tenaga keupayaan kenyal 1/2 Fx. Okey, yang kedua, kalau rujuk di sini ada 1/2 Kx. Okey, darab dengan X. Di situ itu maksud dia berkaitan dengan maklumat di mana untuk F. Okey, kita dah ada pemahaman tadi F sama dengan Kx. Okey, apabila dalam soalan tidak diberikan maklumat F, okey, anak-anak pelajar boleh gantikan. Okey, maka ia akan dapat satu formula iaitu EP bersamaan dengan 1/2 Kx kuasa 2. Okey, jadi untuk mencari tenaga keupayaan kenyal, kita ada dua kaedah, iaitu satu formula 1/2 Fx dan satu lagi formulanya adalah 1/2 Kx kuasa 2. Okey, ini datang daripada mana? Ini datang daripada pemahaman iaitu tenaga keupayaan kenyal ini bersamaan dengan luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ini merujuk kepada suatu bentuk segitiga. Jadi formula kalau perlu hafal melalui pemahaman yang pertama dan ini yang kedua.
Okey, kita cikgu tunjuk contoh penyelesaian masalah. Okey, 4 faktor yang mempengaruhi pemalar spring. Okey, di sini faktor-faktor yang pertama bahan spring, yang kedua panjang spring, yang ketiga diameter spring dan ketebalan spring. Okey, yang ini cikgu minta awak rujuk nota iaitu dalam modul yang cikgu share bukan dalam Google Classroom. Okey, subtopik 1.4. Ada tutorial sekali tu. Okey, diharap dapat rujuk di situ. Jadi yang ini cikgu berkaitan dengan 4 faktor ni cikgu minta awak baca. Cikgu tak terangkan sekarang lah. Okey, jadi cikgu nak tunjuk penyelesaian masalah dulu. Okey, kita teruskan dengan penyelesaian masalah iaitu melibatkan daya dan pemanjangan spring. Okey, daya dan juga pemanjangan spring. Jadi di sini kita akan merujuk kepada susunan spring sama ada satu keadaan sesiri dan satu lagi selari. Okey, merujuk kepada keadaan susunan spring secara sesiri. Ini adalah bagaimana susunan spring secara sesiri. Okey, disambung daripada sini. Okey, bersambungan Ini adalah secara sesiri. Okey, jadi di sini untuk memahami, okey ini nota ni sebenarnya. Okey, ni ada F. So F untuk keadaan susunan spring secara sesiri, F bagi setiap spring akan merujuk kepada beban yang ada. Okey, ni nota, nanti kita terujuk kepada bagaimana aktiviti yang nak dilaksanakan. Mungkin tak nampak lah. Okey, X ini pula kalau ada objek, so dia akan meregang sebanyak X dan juga yang bawah ni pun akan meregang sebanyak X juga. Jadi berapa jumlah pemanjangan spring? Jumlah pemanjangan spring untuk spring yang disusun secara sesiri, maka ianya adalah X tambah X. Jadi ia akan jadi 2X. Ini adalah susunan spring secara sesiri. Okey, bersebelahan. Okey. Maka ia adalah 2X. Jadi daya regangan yang dikenakan ke atas spring pada setiap spring yang disusun dalam keadaan sesiri, ini adalah bagaimana kita menghitung. Nanti cikgu tunjuk kaedah untuk penyelesaian masalah dia. Okey, bagi selari pula, ini adalah contoh spring buaian. Okey, kalau rujuk kita nak letak jisim baby, ada jisim. So bila dia makin besar, kita perlu kalau tak tambah spring, dia akan memanjang. Okay, tahap kekenyalan dia kurang. Jadi kita pun ada pasang spring secara selari. Jadi ini adalah bagaimana pemasangan spring secara selari. Jadi apabila spring disusun secara selari, F dia akan bahagi dua. Sebab ini dalam contoh ini ada dua saja spring. Jadi F per 2, dekat sebelah sini pun F per 2. Okey, X pula pemanjangan springnya, sini X per 2, sini pun X per 2. Okey, jadi macam membahagikan nilai tersebut. Kalau ada 3, contohnya ada 3 spring di sini. Okey, jadi F per 3 dan X juga per 3. Kalau ada 4, F per 4, X per 4. Okey, ini nota. Okey, jadi cikgu nak tunjuk kepada contoh yang ini. Okey, jadi di sini kalau kata ada nilai tak ni? Kalau ada nilai, kita boleh bagi nilai. Suatu spring. Okey, tak apa. Kita letak nilai. Katakanlah spring asal. Okey. Lepas tu kalau diberi pemanjangan, dia akan menghasilkan katakanlah kalau letak beban 1 Newton, maka katakanlah sini 5 cm. Letak beban 1 Newton. 1 Newton sikit sangat. Letak beban 4 Newton, dia memanjang sebanyak berapa? 3 cm lah katakan. Okey, sekarang beban dah 12 Newton. Jadi kalau 4 Newton meregang jadi 3 cm. Kalau 12 Newton, agaknya regangan dia jadi berapa? Okey, kita gandakanlah. Okey, kalau 4 Newton, 3 kali dengan 3 jadi 9 cm lah.
Kan? 12 bagi 4, 3. So 3 kali 3, 9. Okey. Jadi contoh, jika letakkan beban 12 Newton, maka di sini F-nya 12, sini F-nya pun 12. Okey. Tapi X dia, sini dia akan jadi 9 dan X sini jadi 9. Jadi berapakah pemanjangan spring yang akan berlaku? Pemanjangannya akan jadi 18 cm. Okey. Yang ini pula sebab 12 Newton. Okay. So 12 Newton, sini F akan jadi F per 2. So 6 Newton saja. Okay. Sini pun jadi F per 2. Maka dia akan jadi 6 Newton. Okay. Jadi kalau 4 Newton bersamaan dengan 3 cm. Maka kalau 6 Newton, okay, kita kena kira lah ni. Okay. Maknanya ni berapa sini? Empat Newton, 3 cm. Cuba cari nisbah sini berapa? Ada kalkulator tak sekarang? Mana kalkulator cikgu dah? 4.5. Kira berapa? 4.5. Okey, thank you. 4.5. Okey, bila letak je kat sini 4.5, maka X di sini dia jadi 4.5. X sini pun 4.5. Tapi bila kita hitung berapakah L dia, maka L dia akan jadi 5 tambah dengan 4.5 cm sahaja. Okey. Silap. Ni bukan 18 sini ni. Sorry. 5 tambah 9 tambah dengan 5 tambah dengan 9. Okey, total tadi 18. Sini jadi pemanjangan 28 cm. Sini pemanjangan dia jadi 9.5 cm. Okey. Mungkin susahlah sikit nak faham, tak apa. Cikgu tunjuk dulu. Okey, kalau yang ini, kalau boleh buat sama-sama. Okey, yang ini katakanlah 12 Newton. Maka ini F dia 12. Tapi F dekat atas ini adalah F12 per dengan 3. Okey, jadi dekat sini kalau F dengan 12, X-nya tadi kalau kita hitung 9 tak? 9 cm. Kalau X yang ini dengan bahagi dengan 3, 9 bahagi dengan 3, maka tiga cm lah. Okey, 3 cm. Jadi di sini yang ini akan jadi 5 tambah 9, 14. Yang ini akan jadi 5 tambah dengan 3, ia jadi pemanjangan dia 8. Maka total L-nya adalah 14 cm tambah dengan 8 cm. Okey, 8, 4, 12, 22 cm. Okey, ini bagaimana kita nak hitung ni. Okey. Okey, kita merujuk kepada contoh yang pertama sekejap. Okey, contoh yang pertama. Panjang asas spring ialah 5 cm dengan jisim beban 20 gram. Panjang spring menjadi 7 cm. Soalan yang pertama. Tentukan panjang beban 40 gram. Okey. Spring asal. Untuk tajuk spring ni kena lukis, kena cuba melukis. Okey. Katakanlah spring asal diberi dengan 5 cm. Kita cuba memahami soalan. Lepas tu, kita letak beban 20 gram. Dia jadi 7 cm. Jadi berapakah dia punya X di sini? X-nya bersamaan dengan 2 cm. X itu apa? X adalah simbol untuk
pemanjangan. Kalau beban letak dekat bawah spring, dia akan memanjang. Tapi kalau beban letak atas spring, dia akan membuatkan mampatan. Okey, jadi X ini akan refer sama ada regangan ataupun mampatan. Jadi soalan ini regangan lah. Jadi X adalah 2 cm. Okey, jadi sekarang kita nak menghitung jika letak 20 gram. Jadi di sini boleh nyatakan tak? Kalau 20 gram bersamaan dengan berapa X? 20 gram. Kalau merujuk kepada rajah yang cikgu lukis itu, 20 gram bersamaan dengan 2 cm. Okey, jadi soalan kalau letak 40 gram. So kalau letak 40 gram, maka ia akan bersamaan dengan 4 cm. 4 cm. Ya, jadi dengan kata lain, kalaulah ada spring, letak beban 40 gram. So X dia saja tu 4. Okey. Ni dah 5. Jadi berapakah panjang spring sekarang? Ia akan jadi 9 cm. Okey. Belajar dengan kaedah melukis. Itu lagi senang. Okey. Yang kedua, pemanjangan spring jika tambah beban 60 gram. Okey. Jadi ni dia lukis. Okey, kalau 2 cm bersamaan dengan 20 gram, 4 cm tadi kita dah, kalau 40 gram dia jadi 4 cm. So kalaulah 60 gram, maksudnya kita akan tambah kepada, ia akan menjadi 6 cm. Tapi sekarang pemanjangan spring, L yang kita nak cari. Okay, soalan sini berapa length spring tersebut. Length dia adalah spring asal, letak beban 60, maka spring asal tadi dia dah ada 5 cm panjang dia dah. Lepas tu kalau letak 60 gram, dia exceed panjang sehingga 6 cm. Jadi total pemanjangan spring tersebut adalah bersamaan dengan 11 cm. Okey, itu yang kedua, B. Yang ketiga, soalan yang ketiga, okey. Beban yang diperlukan supaya, ni mencari beban. Dia bagi maklumat supaya spring jadi 20 cm. So, bagaimana kita nak buat? Okey, ini adalah spring asal, iaitu 5 cm. Okey, kalau letak beban 20 gram, dia jadi exceed X sama dengan 2 cm. Okey, tetapi kalau letak, berapa beban? Okey, soalan dia macam ni. Kalau letak berapa beban, dia jadi pemanjangan 20 cm. Ini kita menggunakan maklumat dalam soalan yang diberi. So, kalau dia jadi panjang 20 cm, berapa agak-agaknya dia punya X? Dia punya X adalah 20 tolak dengan 5. Maka 15 cm dia punya X. Yang kali hijau cikgu ni. Jadi, 2 cm bersamaan dengan 20 gram. Jadi kalau 15 cm bersamaan dengan berapa? Itu maksud soalan ini. Jadi jawapannya adalah 20, 15, 150 gram. Jadi beban dekat sini merujuk kepada nilai 150 gram. Okey, ini contoh dulu. Cikgu terangkan contoh. Okey, contoh yang kedua. Kita cepat sikit. Okey, diberi satu keadaan spring dimampakkan dengan 3 beban 5 kg dan M dan 20 kg. Jadi bagaimana kita nak menghitung, mencari nilai bagi orang kata unknown M. Okey, ini pemahaman, ini matematik sebenarnya. Okey, kita selesaikan ini dulu. Iaitu ni adalah objek berada di atas spring, so dimampat. Okey, so 5 tolak dengan M. Okey, kita buat nisbah. Mula-mula yang pertama ini dulu. Lepas tu kita akan buat yang ini pula. Okey, jadi dia ada persamaan. Kita samakan. So sekarang 5M per dengan
5 kg tolak dengan M per dengan pemampatan dia. Okey, samakan dengan yang hijau ni pula. Iaitu sorry yang hijau ni. Ini lepas ambil yang ni, kita ambil yang ini pula. Okey, iaitu 5 tolak dengan 20. Mula-mula, okey ni 1, 2, 3. Mula-mula 1 dengan 2, 1 dan 2. Lepas tu 1 dan 3. Okey, lepas tu, okey 5 tolak 20, 16 tolak dengan 4. Jadi selesaikan persamaan ini, so kita akan dapat 5 tolak M sama dengan 5 tolak 20, negatif 15 per dengan 16 tolak 4, 12. Okey, yang ini 4, 1, 3. So, M sama dengan 15 bagi 3, 5. So, M sama dengan 10 kg. Okey, dapat nilai sini. M sama dengan 10 kg. Okey, ni bagaimana nak menghitung nilai M. Okey, mula-mula kita ambil jisim 5 kg tolak dengan yang M. Lepas tu jisim 5 kg tolak dengan 20. Ini adalah bagaimana kita melaksanakan dengan kaedah apa ni orang panggil, nisbah aja sebenarnya. Okey, nisbah saja pemahaman matematik. Okey, yang seterusnya. Kita tengok contoh yang ini, yang ketiga. Yang ketiga tu dalam contoh tadi cikgu dah terangkan, cikgu nak pergi kepada yang ini dulu. Penyelesaian masalah contoh yang keempat. Okey, yang ni seperti soalan yang dinyatakan tadi, cuma letak nilai je. Okey. Okey, contoh yang keempat. Okey, rajah menunjukkan spring X dan Y panjang asal 5 cm. Okey, disambung secara siri dengan 400 gram. Diberi spring X mengalami pemanjangan 2 cm apabila digantung beban 200. Ni maklumat maklumat soalan. Kena faham, kena ambil kita nak guna ni. Okey, ni pun maklumat soalan. Okey, sekarang apa yang nak dihitung adalah panjang L. Okey, yang nak dihitung adalah panjang L. Jadi kita keluarkan lukis. Kalau boleh dengan kaedah lukis. Okey, ni X dengan 5 cm. Okey, kalau letak beban berapa? 200. Okey, dengan ikut soalan. Dia akan jadi pemanjangan yang dimaklumkan adalah 2 cm. Yang color hijau cikgu ni adalah X, 2 cm. Okey, lepas tu kalaulah diletakkan dengan 400. Jadi agak-agaknya pemanjangan jadi berapa? 2 kali ganda. Okay, dia akan jadi 4 cm. Ini kena faham lah. Okay. Yang Y pula, situasi Y pula, letak kat sini, ni Y. Okay, panjang asal 5 cm. Lepas tu, kalau letak dengan 100, yang dimaklumkan dalam soalan, dia punya pemanjangan dia adalah 3 cm. Okay, maka kalaulah diletakkan dengan 400, maka berapa dia punya pemanjangan dia? Kalaulah 100, 3 cm, so 400, dia akan jadi 12 cm. Dia kena main dengan begini. Okay, cikgu biasa melukis. Kalau nak faham memang kena lukis. Jadi soalan dalam keadaan X dan Y sebegini. Okay, ini adalah disusun secara sesiri. Susunan secara sesiri. Jadi X tadi pemanjangan dia 4. Y pemanjangan dia saja 12. Tapi soalan hitung panjang L. Panjang L ni adalah panjang keseluruhan. Jadi panjangnya adalah ni tadi dah 5 cm tambah dengan 4 cm. Maka ni pula 5 cm tambah dengan 12 cm. Jadi totalnya adalah 5 tambah 4 tambah 5 tambah dengan 12. Okey, pemanjangan spring dia akan jadi berapa? 26. 26. Okey, thank you. 26 cm. Okey, ini kaedah dia.
Okay, dia tak ada nak kira kena congak ke apa. Memang kaedah melukis dan juga nisbah. Okey, yang kelima, ada dua lagi ni. Okey, yang kelima, cikgu laju sikit. Okey, soalan panjang spring asal 12 cm. Okey, ni spring asal 12 cm. Lepas tu kata letak beban, digantung beban. Maksudnya digantung, okey, letak ke bawah 20 gram. Dia jadi 15 cm. Soalan, berapakah tenaga keupayaan kenyal? Okey, soalan minta hitung tenaga keupayaan kenyal. Jadi tenaga keupayaan kenyal, kita dah belajar tadi, EP sama dengan 1/2 Fx. Melalui hukum Hooke tadi, graf hukum Hooke, so kita dapat EP sama dengan 1/2 Fx, di mana refer luas di bawah graf. Tapi sini tak ada graf, kita guna formula sahaja. Jadi EP sama dengan 1/2 Fx. Okey, F. F ini merujuk kepada daya. Okey, daya. Okey, daya nak cari dekat mana kat sini? Okey, daya yang ada adalah beban. Beban awak tu adalah suatu kita nak ambil berat dia. Okey, so dia akan jadi daya lah kat sini. Tapi dia bagi 20 gram. Kalau dia bagi 20 gram, tolong Cak Ana berdaya dalam Newton. Jadi dia mesti guna SI unit kg untuk jisim. Untuk jisim objek ni tadi dia bagi 20. Jadi kalau dia bagi 20, maksud dekat sini adalah bersamaan dengan 0.02 kg. Jadi ini adalah weight. Tapi weight ini tukar weight pada. Ini adalah mass. Tukar kepada weight, maka dia akan jadi 0.2 Newton. Okey, dia akan jadi 0.2 Newton. Kenapa? Sebab sini kita tak nak mass, kita nak F. Kenapa nak F? F ini adalah berat. Okey, jadi masukkan dalam formula 1/2. F awak dah ada 0.2. Okey, sekarang pasal X pula. X. X ini adalah regangan. Sebab letak beban kat bawah, maka kita ada X 15 dengan 12. So X ni adalah 3 cm. Okey. Kita nak menghitung tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal mesti unit dia dalam joule ataupun simbol dia J. Jadi bila dalam joule, unit yang perlu ada di sini adalah kat mana tu dia ni? Nm. Okey, N dengan M. Jadi, di sini kita ada sentimeter. Perlu tukar kepada meter. Maka dia adalah 0.03 meter. Barulah masukkan nilai dekat sini. 0.03 meter. Maka 1/2. Okey, hitung-hitung. Okey, awak akan dapat 0.003 joule. Okey, tolong Cak Ana. Kenapa ni? Kenapa tukar ni? Sebab bila unit joule, kalau kita kembangkan balik, saya mesti guna unit NM NM saja. Ini dalam Newton, ini dalam meter. Barulah boleh pair dengan joule. Okey, jangan buat 1/2 0.2 darab dengan 3. Ini salah. Okey, perlu buat penukaran unit. Jadi sangat pentinglah memahami macam mana nak buat tutorial ni. Okey, yang seterusnya last sekali, lepas ni nanti cikgu nak bagi latihan. Okey, jika diberi F melawan X, ini adalah graf hukum Hooke. Okey, lepas tu dia hitung tenaga keupayaan kenyal. Okey, yang disimpan dalam spring berpanjangan 0.4 meter. Okey, so kita lajukan sikit. So ini melibatkan tenaga keupayaan kenyal. Okey, makanya ada formula EP sama dengan 1/2 Fx. Okey, F ini kalau ikutkan dalam soalan, F ini, okey, kita dah belajar awal tadi, F sama Kx. Kalau dalam graf ini sudah dapat terus F, boleh je teruskan masuk dengan nilai 20 sebab Newton dah. X berapa dia bagi? 0.4. Sama dengan berapa? 4 joule. Okey, ni direct sebab daripada graf. Tetapi kalaulah kita ada ni,
F ini bersamaan dengan KX. Awak pun buat masuk 1/2 KX darab dengan X. Dia jadi 1/2 KX kuasa 2. Kalau ada pelajar yang menggunakan formula ini, dia perlu cari apa dulu? Dia perlu cari K. So, K nak cari macam mana? K nak cari guna F sama dengan KX. K sama dengan F over X. Okey. K sama dengan F per X. Okey, dia kena cari dulu. Kalau cari, contohnya F 20 bahagi dengan 0.4, ia dapat 50. Dia dapat 50. 50 apa dekat sini? 50 Newton meter negatif 1. Okey, jadi bila dia dapat 50 ni, dia buat masuk kat sini. Okey, cikgu cuba tunjuk ya. 1/2 kali 50 X dalam meter. Sebab sini NM negatif 1. So, X dalam meter dah. Okey, kalau hitung dekat kuasa 2. Okey. So 1/2 darab 50 darab 0.4 kuasa 2. So tetap akan dapat jawapan 4 Joule.